Okey, sudah rakam ah. Chapter 7, kamu boleh merujuk kepada saya boleh share. Share yang mana? Belum. Okay. Sekejap. Kat OneNote. Share. Mana OneNote? OneNote. Okay, kalau nampak begitu. Nampak? Nampak OneNote punya tu lah. Okay, ini soalan pertama dia. Soalan pertama adalah write the definition of acid and base according to Arrhenius. Kita ada 3 jenis definition untuk acid dengan base, Arrhenius, Bronsted-Lowry dengan Lewis theory. Masa dekat kata 4, kata 5 dulu, sebenarnya kamu menggunakan takrifan dari segi Arrhenius tu. Arrhenius, kita akan kamu gunakan Arrhenius. Sekarang bila masuk di peringkat multiplikasi ini, kita tambah Bronsted-Lowry punya definition dan Lewis theory. Yang mana Bronsted-Lowry ni dengan Lewis theory ni dia menambah baik definition untuk acid base. Apa yang tidak tertakrif di Arrhenius nanti ditakrifkan oleh Bronsted-Lowry dan ditakrifkan juga oleh Lewis. Macam tu. Okey? Dan kita akan dapati bahawa teori ni dia tidak akan bercanggah. Kan? Dia tak akan bercanggah lah. Dia akan sama lah. Kamu tidak akan jumpa Arrhenius kata dia acid, tiba-tiba Bronsted-Lowry kata dia base. Tak. Kita akan jumpa kalau Arrhenius kata dia acid, Bronsted-Lowry pun akan kata acid lah. Yang kita akan jumpa ialah Arrhenius tidak dapat menakrifkan dia sebagai apa. Tetapi Bronsted-Lowry menakrifkan dia sebagai acid ataupun base. Itu kita akan jumpa. Boleh tak? Jadi write the definition. Buku dah kan? Dan tingkatan ni, tingkatan 4 ni. Tingkatan 4 pun sebenarnya kamu pun dah belajar kan? Tingkatan 4 pun kamu dah belajar. Iaitu Arrhenius ialah a substance that produces hydrogen ion, H+. Or hydronium. Nama dia adalah hydrogen ion ataupun hydronium ataupun hydroxonium. Itu pun sama juga. When it dissolve ataupun dissociate in water. Itulah takrifan acid bagi Arrhenius. Kalau base pula dia kata substance that produces hydroxide ion, OH- when it dissolve in water. Okay. Kalau saya nak tulis mungkin boleh tulis kan? Boleh ke no? Ini. Kalau Arrhenius, jadi kamu buat macam ni, RARRHENIUS. Jadi kalau acid dia kata apa? Substance, dia mesti ada medium tau. Medium dia mesti air. Substance that dia mesti dissolve in water. Dia punya syarat untuk Arrhenius dia kena ada medium dia. Medium dia kena ada water. Substance that dissolve in water. Lepas tu dia buat apa? Dia produce H+. H+, kalau dalam bahasa dia kita tulis hydrogen ion lah. Hydrogen ion ataupun H+, ataupun kita pakai H3O+, hydroxonium ion, hydronium ion. Jadi apa-apa substance yang dissolve dalam air, lepas tu dia produce yang ni, itu acid lah. Kalau base pula sama juga, substance that dissolve. Kamu boleh tengok lah dalam takrifan mungkin tak sama macam ni, tapi macam ni lah dia maksud dia. In water, saya bagi dia gist dia lah ni. Okay, ini akan produce hydroxonium ion, hydroxide ion. Hydroxide ion ialah OH-. Okay, itu adalah base according to Arrhenius. Ini kamu dah belajar masa tingkatan 4 kata 5. Kemudian kita ada takrifan, tak cukup ruang.
Nah, belah sini ya. Belah sini. Okey. Takrifan untuk bronze lori. Ini sesuatu yang baru lah kan. Bronze lori. Bronze ni orang Belanda kot. Dia ada tanda kan. Lori ni orang British. Di dua tempat berlainan dia buat eksperimen and so on. Bila dia berjumpa, dia dapati sama. Padahal tak pernah berjumpa ni. Jadi teori ni dia bubuh sekali lah nama dia apa. Bronze lori. Bronze lori pula kata apa? Bronze lori kata spesies yang acid adalah spesies that donates a proton to another species. Apa-apa spesies, dia tak kisah apa dia. Bila dia boleh donate proton, itu adalah acid dia kata. Manakala base pula species that accept a proton. Proton tu apa? Proton adalah H+. From another species, itu ialah base according to Bronze lori. Simple saja. Macam ni. Acid acid dia kata apa? Species species that donate proton. Proton tu apa? Proton ialah H+ tau. Ini adalah nama manja bagi H+. Nama manja dia proton. Jadi kalau apa tengok proton, itulah H+. Proton saga, H+ saga. Proton wira, H+ wira lah kan. Species that donate proton itulah acid according to Bronze lori. Kalau base pula species that accept. Ni accept pula, terima proton. Apa-apa spesies yang boleh terima proton dan ini dia tidak memerlukan OH-, tak perlu pun. Yang penting spesies tersebut dia ada H+. Yang boleh didonate ataupun yang boleh diterima. Jadi according to Bronze lori, ini adalah acid. Dia tidak memerlukan medium air pun. Kalau macam Arrhenius, dia perlukan medium air. Tak ada air, dia tidak tertakrif according to Arrhenius. Tapi Bronze lori tak apa. Walaupun dia dalam keadaan gas kan tak ada air kan. Dan gas pun dia boleh mentakrif spesies tersebut sama ada dia acid ataupun base. Nampak tak kelebihan Bronze lori tu? Dia memperluaskan lagi takrifan acid base. Okey, Lewis pula macam mana? Lewis ni dia meluaskan lagi takrifan acid base. Species that accept a pair of electron. Macam tu pula. Species yang boleh accept a pair of electron itu ialah acid according to Lewis. Okay? Species that can accept a pair of electron to form, selalunya dia akan form dative covalent bond. Dative covalent bond. Tapi kalau setakat kita jawab, kita kata accept pair of electron pun dah cukup untuk menunjukkan dia adalah acid according to Lewis. Manakala base pula ialah species that donate a pair of electron to form a dative bond, itu ialah itu ialah base. Jangan tertukar pula. Lewis ni nampak dia donate elektron, dia adalah base. Dia terbalik, dia macam kita nampak macam bercanggah, tetapi bila kita tengok nanti kita dapati dia selari lah, dia selari. Boleh kat bawah ni kot. Nak bagi nampak dengan yang ni, Bronze lori ni. Lewis. Kalau Lewis pula acid, dia spesies juga. Spesies ni dia lebih besar, dia lebih luas lah berbanding dengan substance tadi. Spesies ni tak kira apa. Kalau substance ni dia yang tertentu kan. Species that accept. Dia accept a pair of electron. A pair of electron tu dua elektron lah. Dua kan Lewis kan dia, bila kita lukis Lewis structure tu dia dot kan. Dia ada lone pair dot, lepas tu dia ada dash. Nanti kita akan tengok macam tu lah. Species that accept a pair of electron to form
dative covalent bond. Okay. Dative bond lah, dative bond pun okey. Dia accept a pair, nampak? Dia ada, kamu jangan terkeliru ke atas ni. Kalau acid bagi bromsil lori dia donate. Yang ni dia accept. Tapi sebenarnya dia sama. Manakala base pula terbalik pada tu lah. Species that donate a pair of electron to form a dative bond lah. Itu ialah base according to Bronsted Lewis. Okay, kita dah habis mengenai takrifan. Dan kita pergi pada P tu. Ada lagi P tu. Habis dah? Habis dah? Pergi kepada nombor 2. Kalau nombor 2 ni kena tarik ke bawah sikit. Okay, yang dekat rumah faham ah? Boleh ah? Boleh ikut? Halo kat rumah? Ke sudah terputus sambungan? Boleh. Okay, jadi dekat Makmal ni saya akan, bila saya cakap ni dia jerit sikit lah. So, orang belakang tak dengar kan? Dengar. Kalau setakat ni saja dah boleh dengar kan? Tapi yang ni semua orang belakang tu kalau tak dengar. Jadi jerit sikit lah. Yang kat rumah okey, telinga tak menanah. Saya cakap kuat sikit ni. Kuat sikit sebab jauh jarak, ada jauh sikit. Jadi saya terpaksa lah menjerit sikit. Jerit dengar jerit okay tak? Biasa no? Okay, number 2. Question number 2. Okay. H2PO4 minus is an amphoteric species. Write an equation to show that H2PO4 minus can behave as an acid and as a base. Sebelum ni kamu dah pernah mendengar istilah amphoteric kan? Amphoteric kamu dah jumpa di dalam tajuk apa? Kalau tak salah tajuk apa? Yang ketiga. Chapter 3 kan? Chapter 3 ada istilah amphoteric itu, iaitu kita jumpa apa dia? Yang amphoteric tu ingat? Lupa lah. Okay, tak apa. Iaitu, saya pun lupa. Okay. Yang mana dia boleh bersifat sebagai acid ataupun base. Okay. Jadi dalam kes ini, H2PO4 minus amphoteric itu sebab apa? Sebab kita akan menggunakan takrifan Bronsted Lowry. Bronsted Lowry ni kita boleh nampak tahu dia bersifat sebagai acid atau bersifat sebagai base dengan kalau dia derma proton iaitu H+, dia ialah acid. Okey, itu adalah takrifan Bronsted Lowry. Kalau dia terima proton, dia adalah base according to Bronsted Lowry. Dan kita boleh guna itu untuk H2PO4. Okey, mari kita lihat. H2PO4 minus kat sini. H2PO4 minus, kalau ada pemancar boleh tengok sini kan. Tak ada. Macam mana? Okay. Buat kali hijau lah. H2PO4 minus aqueous lah. Okay, sekarang ni saya nak bagi dia jadi acid. Acid apa dia tadi? According to Bronsted Lowry, species yang donate proton lah. Jadi dia akan ada tak proton ke ada? Ada H2 kat sini. Jadi kalau dia donate, dia akan jadi ada H+ lah. Okey, ada H+ kan? Dan H2PO4 ni akan jadi HPO4 2 minus aqueous. Nampak tak? Ini ialah H2PO4 minus sebagai acid sebab dia donate proton. Ada nampak ini proton? Ada nampak ini proton? Ada kan? Jadi this one is acid. H2PO4 sekarang dia bertindak sebagai acid sebab dia donate dia punya proton dengan menggunakan apa ni teori itulah. Okey. Tapi macam ni ada satu lagi cara kita boleh buat. Kita tambahkan air.
Tambah air. Bila kita tambah air, dia juga ditakrifkan, dia dapat ditakrif secara Arrhenius. Tambah air sebab dia larut dalam air. Dan juga dia juga ditakrifkan secara Arrhenius. Dua-dua akan ditakrif. Sekarang saya nak buat yang cara yang tu lah. Padam ni, saya nak campur dengan air. Apabila campur dengan air, nanti kamu akan dapati dia ditakrifkan oleh kedua-dua takrifan yang kita buat tadi tu. Jadi faham tak cerita apa ni? Faham tak? Okey. Okey, asid asid. Kalau yang Arrhenius, dia kena campur air. Bab campur air, itu Arrhenius. Sekarang ni saya nak mentakrifkan dia di kedua-dua dia. Okay, H2 PO4 minus kan. Ni aqueous lah. Campur dengan H2O. Yes, sekarang saya nak campur dengan H2O. Dan sebenarnya tindak balas ni dia reversible. Okay, lagi satu, lupa nak beritahu. Tak apalah. Okay, kita buat macam ni, dia reversible lah. Dia reversible. Okay, ingat lah. Ini kita nak jadikan dia asid. Dia akan donate satu proton, dia akan jadi H PO4, ni akan jadi 2 minus. H2, satu H plus tu didermakan kepada H plus kan? Didermakan kepada H2O. Jadi H2O akan jadi H3O plus. Okay, ini akan jadi H3O plus. Ni aqueous lah. Apa ni? Okay. Jadi macam tu. Nampak tak? Jadi sebenarnya, kita telah mentakrif, dia ini duduk di dalam Arrhenius pun kita boleh mentakrifkan dia sebagai Arrhenius. Dia ada medium air and then dia menghasilkan H3O+. According to Arrhenius, kalau ada H3O+, dia adalah asid, betul tak? Katalah betul. Dan menurut Bronsted-Lowry pun yes, sebab H2PO4- ini dia donate satu proton kepada H2O. Jadi H2PO4- ialah asid. Okay. Kemudian saya nak buat dia sebagai base pula. Dia sebagai base ha. H2PO4-. Setakat ni okey ke? Tak faham tanya orang? Yang orang kat depan lah. Orang kat rumah pun boleh tanya. Okey. Sekarang saya nak buat sebagai base pula. Line slow. Tengok dia punya. Tak nampak yang ni Saya pun boleh tulis juga kat depan. Tulis depan pun kita tengok. Itu ni asid dia donate lah. Dia akan jadi yang kat depan ni boleh tengok ni jadi je lah. PO4- dengan H3O+. Okey, kalau base boleh sama lah. H2PO4-. Yang ni pun boleh sama. H2O liquid. Tapi sekarang ni dia akan terima according to Lewis, kalau dia terima proton di dalam base, okay, dia terima dia jadi apa? Dia jadi H3 kan? H3 PO4. Yang ni bila dia donate, dia jadi OH-. Macam tu. Dan according to Arrhenius, apa-apa substance yang menghasilkan OH- ialah base. Dia terletak di mulut Arrhenius dan juga dia terletak di mulut Bronsted-Lowry, iaitu spesies yang terima proton. Yang ini dia terletak di mulut Arrhenius, substance dalam air menghasilkan hydroxonium ion dan juga dia terima. Okay, saya tulis kat sini. Orang kat rumah tak nampak yang ni. Jadi, yang di rumah ya, ini akan terima, dia akan jadi H3 lah. PO4.
Campur dengan OH minus. Okey. Tengok persamaan ni. Bila kita tulis persamaan, ingat persamaan mesti balance. Charge pun mesti balance. Mari kita cek dia punya charge dia. Balance ke tidak. Sebelah sini ada negative 1. Ni kosong. Negative 2 plus 1. Negative 1. Kiri dan kanan negative 1, negative 1, betul tak? Okay, tengok sini. Negative 1. Negative 1. Balance kiri dan kanan. Itulah cara kita nak make sure persamaan kita tu betul. Dia punya atom mesti balance. Dia punya charge pun mesti balance. Okay? Ni tengok ni. Dia balance lah. Alright. Yang rumah macam mana, okey ke? Yang di rumah faham tak? Faham. Okey, bagus. Tak faham tanya. Kemudian soalan, oh ya Allah jadi apa ni? Kejap. Okey. Wow, jadi wow. Yang kat rumah nampak dah ni? Saya nampak macam tak nampak ni. Okey, nampak dah. Nampak boleh kan? Okey, dah nampak. Soalan beri awak jadi macam ni. Ya Allah. Mana? Jadi macam tu balik. Nampak tak? Nampak boleh kan? Okey. Sini bergerak-gerak. Kemudian kita tengok soalan berikutnya dia tanya apa ni? Okey. Jadi kita dah buat dah. H2PO4 minus tu as an amphoteric species dah terbukti. Kita dah tulis dia punya equation yang dia bertindak sebagai acid and base dengan menggunakan takrifan. Saya tadi menggunakan dua takrifan terus. Sama ada secara Arrhenius dan juga secara Brocellori. Sebenarnya saya boleh juga untuk mentakrifkan dia sebagai Lewis, tapi nanti yang berpening. Saya tinggalkan dulu untuk Lewis tu. Bagi yang nampak dulu. Okay, B. Identify the conjugate acid-base pairs using the above equation in 2A. Conjugate acid-base pair ni, dia kita gunakan untuk yang Brocellori punya. Dan yang ni memang saya menggunakan Brocellori kan. Okay. Jadi kita boleh mentakrifkan dia sebagai acid, conjugate acid-base pair. Macam mana? Okay, tengok ini. Dia mesti ada pasangan. Okey. Yang ni lah. Warna-warni sikit. Mana yang ni kot. Ini ya. Pertama ialah kita tengok yang ni. Yang atasnya. H2PO4 minus ni kita akan rujuk pada dia. Kita dapati dia ini menderma proton. Macam mana saya nak tahu? Saya tengok dia pasangan dia. Ni pasangan dia. Ini pasangan dia kan. Mesti betul lah pasangan dia. H2PO4 dan H2O ni pasangan dia yang bawah ni. Betul tak? Katalah betul. Okay, H2O pasangan dia adalah H3O plus. Tidak mungkin H2O pasangan dia HPO4 minus, 2 minus. Yang ada P mesti pasangan dia yang ada P juga. Okay. Sekarang ni mari kita rujuk kepada cara yang paling senang macam ni lah. Kita tengok macam ni. H3O plus ni apa dia? Sepanjang yang kamu belajar, H3PO plus ni apa? Acid ke, base ke? Acid kan? Acid lah. Makna dia, kalau dia acid, pasangan dia mesti base. Dalam kes ini, H2PO sini ialah base. Ini ialah base. Tulis kat mana? Tulis kat sini lah base. Dia ialah base tau. Pasangan dia yang belah kanan, dia belah kiri mesti acid base, belah kanan mesti dia punya conjugate. Conjugate dia mesti berlawanan. Kalau H2O ialah base, makna dia H3O plus mestilah conjugate acid. Okay. Conjugate, saya buat C sudahlah. Panjang sangat saya tulis. Conjugate acid. Ada faham? Ada faham? Kalau H2O ini base, lawan dia H2O PO4 minus ni apa dia? Mesti apa? Apa dia? Conjugate base. Lagging. Boleh ke yang kat rumah? Boleh ke?
Lagi tak masuk lagi. Masuk lagi. Belakang masuk tak? Tak masuk, dengar lah saya cakap. Okay, tak apa. Jadi saya tulis dulu sebelum tak lagi saya tulis kat depan ni. Yang H3PO4 minus ni mestilah kalau ni base dia mestilah acid. Okey, dan lawan dia iaitu H3PO4 to minus ini mesti conjugate base. Itulah yang dipanggil tadi conjugate acid base pair. Nah, acid pasangan dia mesti conjugate base. Base panjang pasangan dia. Pasangan dia mesti conjugate tadi apa saya kata? Base lah. Okey, base panjang pasangan dia mesti conjugate acid. Macam tu. Boleh tak? Okey, lagi. Lagi kita stop dulu. Lagi. Kalau kita nak kenal, senang je. Ni kan kita dah tahu acid kan. Okey, formula ni dia punya pasangan dia. Ini mesti dia punya pasangan dia ni kan. Kalau H2PO4 pasangan dia adalah H3O3. Logik. Okey, formula kita buat dengan pasangan dia. Okey, kalau sebenarnya kita boleh dari sini kita tahu, kita tengok kan. Ni ada 2 H, ini ada 1 H. Mesti dia donate dia ada 1 H je kan. Donate ialah acid. This is acid. Kalau ni acid, dia mesti base je. Dia mesti berlawanan. Di dalam tidak pernah acid base dengan acid. Tidak mungkin dua-dua acid. Ada ya? Satu acid, ini ada lagi base. Kalau ni acid, pasangan dia mesti conjugate base. Ni ialah conjugate base. Ini dah base, ini mesti conjugate base. Macam tu je lah. Itu mudah sekali. Katakan yang buang dulu. Tak tahu. Tak tahu. Ini acid ni kan. Kalau dia acid, dia duduk belah kanan, dia mesti conjugate. Nampak? Kanan semua conjugate. Nanti yang bawah-bawah ni, yang kanan semua conjugate. Belah ini, base. Lagi. Okey lah. Cuba tengok yang bawah dulu. Okey. Mula-mula buat garisan. Mula-mula buat biru pula. Ini pasangan dia mesti yang ni. Okey. Mula-mula buat pasangan dulu. H2O mesti yang ni lah. Okey. Kalau fikiran kamu waras kan. Kamu tengok ada OH minus ni. Tidak mungkin benda lain. OH minus ini mesti base. Dia duduk belah kanan kan. Dia apa? Conjugate base. Kan? Kalau fikiran waras lah. Kalau fikiran tak waras, OH minus acid. Oh sudah. Acid base ni memang kamu dah clear kan. Clear cut OH minus base. H plus ataupun H2 plus ialah acid. Yang tu mesti clear. Yang lain-lain tu mungkinlah ada kekeliruan kan. Yang tu kamu jangan keliru lah. This one is conjugate. Belah kanan dia mesti conjugate lah. Ni ialah conjugate base. Tengok pasangan dia. H2O sekarang ini ialah acid. Okey. H2O ialah acid. Kemudian ingat saya beritahu. Acid lawan dia mesti base. Makna dia H2O PO4 ni. H2O PO4 minus ni mesti base. Mesti base nya. Mana boleh acid dengan acid. Dan pasangan bagi H2PO4 minus ni mesti conjugate acid. Settle. Kita dah ada dah pasangan siap-siap satu tu. Inilah yang dipanggil apa tadi? Dipanggil apa? Acid base conjugate pair. Okey? Boleh ke? Boleh faham? Yang kat rumah tu dengar saya menjerit ni. Sebelum ni relax kan? Oh hari ni cakap macam ni tu, orang belakang pun tak dengar. Okey lah. Dan ini sebenarnya kita menggunakan conjugate acid base pair ni ialah Bronsted-Lowry. Dan kalau kita tengok dengan teliti memang kita nampak H2PO4 minus ni dia menerima proton. Daripada dia ada 2 H, belah kanan dia dah jadi 3 H. Nampak tak? Dia terima satu proton tu, H3PO4. H2O ni nampak dia derma satu proton. That's why dia adalah acid, according to Bronsted-Lowry. Dia derma satu proton dan dia menjadi OH minus. Nampak tak? Pasangan itu
Ada yang derma, ada yang terima. Species that donate proton, according to Brownell Lowry, ialah acid. Species that accept proton, H2PO4 minus dia accept satu proton, dan dia ialah base, according to Brownell Lowry. Okay. Jadi sebenarnya ni jalan. Oh, duduk sini. Okay, soalan seterusnya. Boleh lah, kat rumah boleh. Kat sini nampak boleh, tapi tak tahu. Identify the conjugate base. Okay, dah sudah. Okay, nombor 2 dah selesai. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 3. Wah, 5 ni rapat ni. Kita tarik ke bawah sikit. Tarik ke bawah. Ada ruang ni. Sikit. Okay. No, soalan nombor 3, write an equation for dissociation of 0.1 molar of HCl and 0.1 molar of CH3COH minus. Okay, dalam kes ini kita ada, okay, sebenarnya untuk menjawab soalan ini, kamu kena kenal pasti dulu tau. Yang mana strong acid, strong base, weak acid, weak base. Kamu kena tahu dulu secara umum. Sekejap saya tunjuk. Sebab dia, yang strong acid nanti kamu akan buat dia irreversible reaction dia. Satu je nak panah dia. Untuk yang weak acid, kita akan guna reversible. Dia punya sign, reversible sign. Okay, macam mana kita nak kenal? Salah satu cara untuk kita kenal ialah dengan kita tengok apa yang dia bagi dalam soalan. Dalam soalan ini, cuba tengok. CH3COH kan? Dia ada bagi Ka. Ada nampak ada Ka? HCl ada tak dia bagi? Tak bagi. Betul tak? Kalau tak bagi, maksud dia HCl adalah strong acid. Strong acid. Manakala CH3COOH, inilah ethanoic acid. Salah satu bahan di dalam vinegar lah yang Amali yang buat minggu ni kan. Amali dah buat belum? Dah kan? Vinegar tu kan? Inilah acetic acid. Dia ada nama IUPAC dia, ethanoic acid. Nama AM dia terkenal dengan acetic acid lah. Okay. Jadi kita tengok acetic acid ni dia ada Ka. Jadi kita tahu dia adalah weak acid. Weak acid ni cara tulisan dia lain. Dia suruh ditulis di pH. Okay, memang kuliah dah belajar belum yang ni? Chapter 7 dah masuk belum kuliah? Dah. Oh, dah tahu lah. Dah tahu lah. Sampai mana? Sampai mana kuliah? Chapter 7 ni. Sampai hati, sampai mana? Sampai kira-kira ni lah. Cari Ka semua ni. Okay, senang lah. Laju lah sikit belajar. Okay, jadi HCl ini dengan mudahnya, okay, HCl pertama ialah kita kena buat equation. Orang kimia ni, kalau tak boleh buat equation, bukan orang kimia namanya. Apabila kamu belajar kimia, kamu kena tahu equation kena betul, kena balance, itu ialah orang kimia lah. Kalau equation tulis tak betul, tak balance, tak cukup kimia orang kata, tak cukup chemistry. Orang kimia ni, dia ada berapa syarat dia cik kononnya. Pertama ialah kena kira mol. Dapat apa kira mol lah tu orang kimia. Kedua, bila ada equation, dia kena tahu balance equation. Mana? Adakah kamu orang kimia? Kimia lah? Kimia lah, belajar kimia. Geleng kepala. Malah bila kamu belajar kimia, kamu kena tahu, okay, dulu dalam kimia ni, saya kena tahu kira mol. Nanti dia bagi volume, dia bagi mass, kena tahu kira volume. Itu yang pertama. Orang kimia lah, mol. Sikit-sikit mol kan. Lagi satu, bila dapat ni, kena ada equation. Equation. Macam mana equation lah? Bila tanya soalan, boleh kamu berikan dia punya equation? Dia nak lain. Tu pertanyaan orang kimia. Kan orang kimia ni, dia nak tahu equation dia macam mana. Balance dia macam mana. Jadi itulah orang kimia. Okay. Sekarang ni HCl lah, saya akan buat dia punya equation dia. Kamu ada dua cara. Pertama ialah kita menggunakan secara Arrhenius. Arrhenius macam mana? Campur dengan apa?
campur dengan air. Okey, boleh guna tu. Jadi HCl ni kita akan campur dengan air lah. Saya akan buat satu equation. Nombor 3 lah. Nombor 3. Saya nak gunakan Arrhenius. Selepas ini, walaupun tadi kita belajar takrifan acid base tu ada Arrhenius, ada Bronsted-Lowry, ada Lewis, tetapi nanti apabila mencari pH dan sebagainya, the dissociation and so on, kita lebih kepada Arrhenius. Kita spesifik kepada Arrhenius lah, yang substan yang larut dalam air. Jadi jangan risau. Lepas ni, okey, campur air. Okey, kerana air lah asas kepada kehidupan. Kimia juga tu. Kimia kata tadi kiremul, tulis equation, tu kimia. Kalau air lah asas kehidupan, tak ada air tak boleh hidup kan. Okey, jadi kita akan buat HCl. Lagi satu, bila sampai kepada bab ini, kamu kena tahu dia punya phase. HCl larut dalam air, dia jadi apa? Phase dia apa? Campur ni, campur air pun tak tahu dia apa. Campur air dia jadi aqueous. Aqueous lah. Okay. Aqueous. Jangan tak erti nak tulis apa dia punya phase dia nak. Kemudian campur air. Air apa? Dia punya phase dia payah ni. Liquid. Okey, ni tahu lah. Dan oleh kerana kita dah buat ni, oleh kerana ini dia tidak diberikan Ka, kita akan buat anak panah dia macam ni. Satu saja mata dia yang menunjuk sign yang kita panggil irreversible reaction. Irreversible. Ini adalah sign irreversible. Okay, irreversible. Kalau tengok, kalau ada dua tu, itulah reversible. Okay. Pakai warna ni, tukar-tukar colour senang-senang. Wow. Okay, dia jadi apa? Yang ni takkan hamba tak tahu. Dia akan jadi H3 kan, di dalam Arrhenius, kita mesti substance tersebut akan menghasilkan H3O+. Kalau dalam air, kalau kamu campur dengan air, dia akan jadi H3O+. Kalau kamu buat yang satu equation yang tidak ada air, dia akan jadi H+. Ni ada H2O mesti H3 pula lah. Dan Cl- lah kan? Cl-. Okey, macam ni. Okey, itu baru bersamaan. Belum lagi menjawab soalan. Okey, dissociation sebenarnya kita boleh apply yang kamu belajar dalam bab 6. Bab 6 kamu boleh apply, iaitu apa? Iaitu stable tu. Stable. Kita akan apply yang tu. Tetapi oleh kerana dia adalah apa ni? Dia completely, dia punya dissociation dia 100%, dia tak jadi ice lah, dia jadi ICF. Okay. Kalau belum mahir kita boleh guna tu. Kalau dah mahir dah boleh. Saya buat yang belum mahir dulu lah. Okay, kononnya tak mahir lagi lah. Saya akan buat sebab dia dah pakai concentration kat sini, nampak ni? Concentration kan mula. Jadi saya akan pakai macam ni. Ini cara belum mahir. Nanti dah mahir kamu boleh buang cara ni. Boleh buang. Ada initial. Lepas tu ada apa? Lepas I ada apa bawah ni? Lupa lagi. Speed change. Lepas tu ada apa? Equivalent tu kan? E. Tapi sebab ini ialah dia bukan dia akan 100%. Jadi kita akan F. Kita pakai F final. Dia pakai ICF lah. Okay. Starting dia ialah 0.1 molarity dia kan. Jadi air tak masuk macam biasa. Mula-mula ni ada tak? Cara ice stable ada tak ni? Lupa dah bab 6. Ni ada tak? Ni tak ada. Ya Allah. Okey, sekarang dia punya change dia. Change dia kan kita buat tolak X kan? Betul tak? Tolak X kan? Okey, sekarang saya ringkaskan. X dia sekarang ialah oleh kerana dia akan dissociate 100%. Sebab ini ialah this is strong acid. Untuk yang strong acid, dia akan dissociate 100%. Dissociate 100%. Bila 100% maknanya dia akan terurai 100%.
Jadi yang ni akan tolak 0.1. Ini akan bertambah 0.1. Ini akan bertambah 0.1. Akhirnya ini tak ada dan ini akan jadi 0.1, 0.1. Ni awak ni. 0.1 kat sini. Dan yang kita pentingkan ialah benda ni, kita nak tahu benda ni. Berapakah concentration of H3O+, iaitu 0.1. Itu yang penting sebab kita nak apply pH. pH ialah negative log H+. Betul tak? Tadi Amali pun baru buat kan? Amali pun baru buat. Ya apa ni? Okay. Jadi kita akan ini cara panjang tau, cara pendek dia nantilah kita jumpa mana-mana kita akan buat cara pendek. Kemudian kita akan cari pH. pH equal to negative log H plus ataupun H3O plus macam ni. Jadi negative log, berapakah keberkaitan H3O plus? 0.1. Sekarang ni kamu ambil kalkulator. Ada kalkulator tak? Kamu tekan negatif, kamu tekan log, kamu tekan kosong, kamu tekan titik, kamu tekan 1, tekan sama dengan. Tengok dapat berapa. Itulah jawapan pH untuk yang ni. Pukul 12 kita pukul terlajak. Bukan sedap ni kalau macam ni. Duduk dekat pukul 12. Apa dapat? 1. 1. Bagus. Dapat 1 nak? 1. This is pH of 0.1 molar of HCl, which is strong acid. Boleh? Okay, sekarang kita nak lihat acetic acid. Okay. Okay, 5 dan 6 mengganggu. Kita bawa dia ke bawah. Okay, sama juga. Untuk rasanya sampai sini lah. Habis masa lepas ni kan. Okay, sama juga. Kita akan buat dulu equation CH3COOH plus H2O. Okay. Oleh kerana dia ada Ka, buat macam ni. This one. Jangan lupa, jangan silap. Kena ada reversible reversible sign kat sini. Kena ada reversible sign. Iaitu ini akan jadi H2O+, jadi kita akan dapat ni CH3COO minus. Yeah. Okay. Dan ini pun samalah sebab dia acid kan. Dan kita akan dapati ni ni pun aqueous. Dia akan hasilkan H2O+ lah. Selari dengan teori Arrhenius. Okey. Lepas tu sama macam tadi juga. Kita akan buat ni barulah nama dia istable lah. Sebab sekarang kita akan buat istable dia. Yang tadi ICF nama dia. Sebab dia tidak ada equilibrium. Bila ada reversible sign, dia boleh mencapai equilibrium. Jadi sama juga I C E. Ni barulah istable yang sebenar-benarnya. Berapa dia punya concentration dia? 0.1 kan? Betul tak 0.1? Okay, sama juga. Ni air jangan masuk. Ni kosong, ni kosong. Okay, kali ni kita tak boleh buat macam tadi. 0.1, tak boleh. Kita kena buat tolak X. Sebab kita tak tahu dia dissociate banyak mana. Tak tahu. This one is plus X, plus X. Dan ini akan jadi 0.1 minus X. Ini akan jadi X. Ini ada X. Lepas tu, okay. Itu nama dia istable lah. Selepas itu, kita akan tulis ungkapan Q sebelum ni, kamu buat KCKP kan? Ingat tak KCKP? Sama juga macam ni, dia sebenarnya ialah KC, concentration. Tetapi oleh kerana ini acid, kita ganti Ka. Tu yang di Ka tu. A tu stand for acid. Dan ungkapan dia sebiji macam KC. Ke KC tak tahu? KC tahu Bab 6. Jadi kita akan tulis Ka. Ya. Ini stand for acid. Mana saya tahu dia acid? Lah, dia dah bagi dalam ni. Ni dia bagi Ka. Dia tahu Ka. Ada nampak ini Ka. Ka, nampak CH3COH kan? 1.8 exponent negative 5.
Okay, dia dah bagi Ka kan, kita ikut lah. Dan Ka tu sebenarnya lah concentration Okay, concentration of CH3COO minus H3O plus. Yang sini CH3COOH. Air jangan masuk. Air kan liquid, liquid tidak termasuk di dalam ungkapan. Kamu telah pun ditekankan masa bab 6 yang masuk ialah gas aqueous. Dua ialah gas dengan aqueous. Liquid tak masuk, solid tak masuk, betul tak? Okey. Jadi jangan nak masuklah air tu. Dan Ka telah pun diberikan. Ka 1.8 eksponen negatif 5. X kita ialah ni dia. X kita pula. CH3 mana ialah X kan? X darab X ialah X squared. Kemudian bawah ni ialah 0.1 minus X. Tujuan kita nak cari pH kan? That means kita kena tahu concentration of H3O+. Betul tak? Kita nak tahu yang ni kan? Dan kita dapati concentration of H+ ini bersamaan dengan X. Bersamaan dengan X. That means persamaan ini kalau kita selesaikan, kita akan dapat X. Nanti kita akan masuk dalam persamaan pH, iaitu pH iaitu negative log H+. Kita dapat nilai pH. Dan cuba tengok yang ni. Bila kita tengok yang ni, kita dapati ini dapat diselesaikan secara quadratic equation. Kan? Quadratic equation. Betul tak? Dan pun kamu belajar macam tu. Tapi, ada tapi. Deng-deng. Apa yang tapi dia? Sekejaplah. Ni. Yang best ni, bab 7 ni, tak tahulah best ke tak best. Tapi saya rasa best lah kot. Yang best dia, kita dapat mengelak dari menggunakan quadratic equation dengan menggunakan anggapanmu Zainazin. Apa anggapan kita? Oleh kerana kita dapati X tu very very small. Macam mana kita tahu X tu very small? Kita merujuk kepada Ka. Ka kita 1.8 eksponen negatif 5. Kecil kan nilai dia? Kalau satu nilai yang kecil Ka dia, makna dia A pun kecil tau. A pula kecil. X tu kecil. Jadi kita tulis macam ni. Kita tulis macam ni tau. Tapi kalau nak guna quadratic equation, no problem. Boleh buat je. Tapi jawapan ni sama. Jadi kita kata because Ka very very small, very very kita buat macam ni tau. Ni very, ada dia very. Kalau kecil very very very. Lepas tu biri-biri. Okay. Buat dua sudahlah. Kita buat tanda yang lebih kecil, buatlah satu lagi tanda lebih kecil. Kita kata Ka small. Ni maksud dia Ka very very small. Therefore 0.1 minus X ni pun dia lebih kurang sama dengan 0.1 lah. Ni 0.1 X tu kecil, jadi 0.1 tolak X lebih kurang 0.1. Kalau kamu nak mengelakkan guna kuadratik, kena tulis yang ni. Kalau tak tulis ni, kena tolak markah lah. Tapi rasanya tak kena tolak lah sebab kamu soal ABC yang ni kan. Mana ada macam ni. Okey, tak apalah. Jadi akhirnya, kita dapat macam ni. 1.8 eksponen negatif ni jadi 0.1. Nampak tak? Yang ni tadi ni 0.1 minus X ni dah jadi 0.1. Jadi kita dapat mengelakkan penggunaan quadratic equation. Akhirnya X kita akan sama dengan X kita sama dengan surd 1.8 kali 10 negatif 5 kali dengan 0.1 kan. Tekan kalkulator dapatlah nilai X. Berapa ni? Dapat apa? Tak habis masa orang ni. Dapat berapa dapat? 1.342 kan? Eksponen negatif 3 kan? 1.342. Dan tak habis lagi ya, kita kena cari pH. pH adalah negative log H3O plus kan. Jadi masukkan ke kita
Ya, habis masa. Ya. Nak pergi berapa ni? Last. Okey. Apa dia? Habis masa. Okey. Dan akhirnya PH sama dengan tekan negative log, tekan tu 2.87 kan? 2.87. Okey, dah habis masa. Nampak tak? Beza kan dia punya pH dia? Kalau yang strong acid tadi, pH dia 1. Sama tau dengan concentration 0.1 molar. Tapi bila weak acid 2.87. That means dia kurang berasid dengan kita menggunakan kepekatan yang sama. Sebab apa? Sebab ethanoic acid ni lah dia adalah weak acid. Yang tu strong, dia dissociate 100%. Yang ni dissociate kita panggil partially dissociate. Dan kita juga boleh kira berapa dia percentage dia punya dissociation. Kan? Itu kita akan tengok nanti di soalan nombor 5, nombor 6, nombor 7 dan sebagainya lah. Jadi esok kat mana? Saya tak tengok jadual. Esok kat mana? Dah pagi tu. Okey, besok kita jumpa kat MK7 lah. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan esok kita sambung nombor 5. Okey, boleh pergi. Sekarang ni dia orang ni bergegas nak pergi kepada makmal yang lain. Yang duduk rumah relax. Thank you, Okay, sir. bye-bye. Thank you, sir. Can stop sharing. Okay, sir. Okay.